yakni Al-Quran As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan. Yang kedua, kita hendaklah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan diri secara mutlak, total submission to God, itu makna Islam. Kalau tuan-tuan tak, dalam ni ada, dalam ni insya-Allah. Ya, boleh sikit lagi. Baru sejam 10 minit. Tolak yang lawak-lawak tu baru sejam. Boleh tolak baliklah, kita bagi masa kecederaan. Yang kedua, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Inilah Islam, tuan-tuan. Ni Profesor Mahmud Yunus. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya tak nak terjemah, tapi saya nak bagi tahu inilah makna Islam. Tuan-tuan dengar makna Islam. Saya ni cermin mata ni bukan yang betul ni, tertinggal. Yang ni susah sikit nak tengok. Ayat. Okey. Dalam ayat ini maksud Islam ialah apabila golongan Yahudi Nasrani menyatakan mereka adalah penghuni syurga, Allah cabar mereka, bawalah bukti kamu ni ahli syurga. Ternyata mereka gagal dan Allah memberi jawapan yang benar dan akan masuk syurga ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Itu makna Islam. Makna orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Apa Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggal, insya-Allah mati dalam Islam. Contoh, saya tak nak baca ayat Quran, Nabi Ibrahim di antaranya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah suruh dia bawa Hajar dan Ismail tinggalkan di bumi Mekah yang kering kontang, dia pun bawa. Betul tak? Kemudian dia pulang pula ke Palestin, kepada Siti yang tua, Siti Sarah. 10 tahun kemudian pulang semula ke Mekah. Ismail sudah dewasa, Allah perintahkan Ibrahim sembelih pula Ismail, dia pun sembelih. Ini Islam lah. Ni nak mati dalam Islam. Sebab tu wasiat dia kepada anak dia macam tu. Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk dan patuh mengikut perintah-perintah Allah. Jadi ini yang kedua yang diperintahkan oleh Allah untuk memastikan kita mati dalam Islam. Pertama, berpegang teguh dengan agama Islam. Yang kedua, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Kita nak senantiasa tunduk dan patuh mengikut perintah-perintah Allah. Suruhan Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Yang ketiga, jangan buat perkara yang ketiga, insya-Allah mati dalam Islam. Apa dia? Jangan sesekali mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dia kata kita tak pernah pergi Tok Kong pun, bukan nak syirik. Ni lah orang Johor kena panggil aku. Aku nak hurai kat hampa syirik. Lain kali satu malam kita bahas syirik secara ringkas. Tuan-tuan, syirik berlaku dalam banyak bentuk. Di antaranya bila kita menerima pakai undang-undang ciptaan manusia, syirik. Kita telah menduakan Tuhan, mempersekutukan Allah. Yang kedua, apabila kita bergantung kepada makhluk, pada manusia, juga syirik. Jangan main-main. Manusia buat undang-undang, gubal undang-undang, kita terima pakai, syirik. Sebab Tuhan tak benarkan manusia mengadakan undang-undang, tak boleh. Undang-undang Allah dah telah sedia semua dalam Quran. Mungkin tak sempat nak urai panjang lebar, cuma saya nak baca hadis. Saya nak baca Quran dulu lah. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. An-Nisa 48. Dalam ayat ini jelas, syirik satu dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah.
Pelaku syirik batal iman dan Islam. Kena faham. Boleh kita baca hadis, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang mati tak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk syurga. Tapi ingat, barang siapa yang mati dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia bakal masuk neraka. Ayat Quran yang menyokong hadis ini Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya haram baginya syurga dan tempat tinggalnya ialah neraka. Manusia buat undang-undang, kita terima pakai, makna kita telah menyembah manusia. Dalam masa yang sama kita juga sembah pada Allah. Tak boleh, itu syirik namanya. Manusia tidak berhak mengadakan sebarang undang-undang. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Surah ke-42 Asy-Syura ayat 21. Tuan-tuan tengok sendiri. Bila kita bergantung, pergantungan kita bukan pada Allah tapi kepada makhluk, syirik. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyus la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Surah ke-29 dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Pergantungan selain pada Allah batal iman dan Islam. Jangan main-main tuan-tuan. Untuk mengakhiri, ini ayat syirik. Kebetulan dari kitab ni kita baca, kita dengar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang bermaksud mereka telah menjadikan ahli agama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain pada Allah. Apa maksud menjadikan ahli agama? Maksud menjadikan pendeta sebagai Tuhan selain pada Allah. Dia ada hadis, saya tak ingat hadis ni. Hadis ni hadis Hasan. Hadis Hasan bukan Hasan Ali tau. Itu cerai. Hadis ni hadis baik, bukan dhaif. Riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad Hanbal. Ada sebuah hadis Adi bin Hatim ni, dia Kristian. Kalau saya ingat nanti saya baca mata hadis tu. Jadi dia masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memeluk Islam. Dia Kristian ketika itu, dia masih pakai salib. Bila dia masuk, dia dengar Nabi baca ayat ni. Nabi ni kan pendakwa. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. At-Taubah ayat 31. Mereka telah menjadikan ahli agama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain pada Allah. Mereka telah menyembah ahli agama mereka. Mereka menyembah pendeta-pendeta. Adi kata. Adi. Hadisnya an Adi bin Hatim annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah faqultu lahu inna lana la nasna'buduhum. Macam itulah. Dia kata, Muhammad, kami tak pernah sembah pendeta, padri kami. Dengar baik-baik. Macam mana Tuan hamba kata kami orang Kristian sembah padri, kami jadikan padri sebagai Tuhan? Inna la nasbuduhum. Tak ingat lah tuan-tuan. Tapi macam itulah maknanya. Kami tidak pernah sembah padri. Lalu Nabi nak menjelaskan maksud sembah padri, sembah ulama. Nabi tanya dia dua soalan. Tidakkah ketika mana padri kamu, dengar baik-baik, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu juga turut mengharamkannya? Dan ketika mana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya? Adi bin Hatim jawab, yang ni memang benar. Kami apa saja yang padri kata kami ikut. Dia kata haram, kami kata haram. Dia kata halal, kami juga turut menghalalkan.
Nabi kata fatilka ibadatuhum, itulah maksudku kamu menyembah padri, kamu menjadikan padri sebagai Tuhan, batal iman dan Islam kamu. Itu maksud. Kebetulan ayat ini ditafsir dalam ni. Tuan-tuan dengar. Apa maksud menjadikan padri, pendeta ataupun ahli agama sebagai Tuhan? Adapun, dengar tuan-tuan, adapun maksudnya mereka mengangkat alim ulama dan pendetanya menjadi Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kita ulama lah, ialah mereka mengikut dan tunduk kepada alim ulamanya tentang hukum sesuatu perkara meskipun tidak sesuai dengan hukum kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan alim ulamanya halal atau haram, mereka ikut saja dengan tidak mereka periksa lebih dahulu dalam kitab suci. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala qul Allah adina lakum am 'alallahi taftarun. Untuk menyokong perkara halal haram hanya Allah saja yang boleh tentukan. Ayat 59 surah ke-10 ini, manusia tak boleh. Tapi bila ulama yang jenis cari makan, benda yang halal dia jadikan haram, benda haram dia jadikan halal, kita terima pakai undang-undang tersebut, kita telah mengangkat ulama sebagai Tuhan. Faham? Ketika itu syirik berlaku, batal iman dan Islam. Jadi di Malaysia ni ada undang-undang tu tuan-tuan. Kalau ada 2-3 orang berjudi di belakang surau, kita bawa polis, polis boleh tangkap. Betul tak? Boleh tak? Haram berjudi belakang surau. Cuba bawa polis yang sama tu kita bawa pergi Genting Island. Polis yang sama tu, polis dah. Bawa polis yang sama pergi Genting Island, kan? Tempat judi punya hebat. Polis boleh tangkap tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh sebab di sana halal. Ini undang-undang siapa tuan-tuan? Inilah undang-undang Tuhan yang disembah. Kalau kita terima pakai undang-undang ni, syirik, batal Islam dan iman. Allah kata halal, jangan mengharamkannya. Allah kata haram, jangan tukar kepada halal. Dalam kitab Syekh Mustafa Abdul Rahman jelas, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya kafir tuan-tuan. Faham Ustaz? Ni syirik. Walaupun dia ulama, tengok dulu undang-undang dia buat. Di Malaysia tuan-tuan, berzina 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan atau ketiga-tiganya sekali. Kita tengok Quran, mana ada 3, 5, 6 tu nak baca nombor ekor dalam Quran. Lelaki dan perempuan berzina belum berkahwin, kan, 100 kali sebatan. Hadis Muslim yang sudah berkahwin rejam hingga mati. Siapa terima 3, 5, 6 batal iman dan Islam, syirik, kerana mereka mengangkat ulama sebagai Tuhan. Boleh? Boleh kan ni? Tak faham Macam tak faham, penat aku ceramah. Faham? Faham kita berhentilah, sudahlah. Tu 2 yang disuruh, 1 dilarang. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis tadi, inna la nasna' buduhum, kami tak pernah sembah mereka. Sembah mana? Kami tak pernah ikut perintah mereka, kan? Itu maksud. Jadi tuan-tuan tengoklah dalam hadis-hadis jelas perkara syirik adalah dosa yang amat besar. Jadi cukup untuk malam ini. Saya nak bagi salam dulu, kemudian nak buat satu pengumuman ringkas. Ribuan kemaafan, terkasar basah sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tolong ambil kejap boleh? Siapa yang belum lagi ambil, hantar bagi saya distribute sikit. Boleh? Tolong edarkan. Ni ada pamphlet ni. Kalau tuan-tuan yang belum mengambil lagi pamphlet ni, tolong edar-edarkan sahabat. Kami Sekolah Agama Rakyat ni memerlukan bantuan kewangan. Tuan-tuan boleh buat melalui wakaf, niat saja wakaf, ataupun sedekah, ataupun masuk melalui akaun bank, ataupun nak bagi zakat, atau untuk mendapat pelepasan cukai pendapatan, boleh.
Kami ambil zakat, tuan-tuan baca lah situ. Tuan-tuan yang pernah duk bayar cukai, tak nak bayar cukai, bayar zakat, tak perlu bayar cukai. Kalau tuan-tuan ada syarikat milik tunggal, bayar zakat melalui kami, tak perlu bayar cukai. Nah, kami ambil zakat yang sah, dilantik oleh Majlis Agama Islam Perlis. Sekolah ni di Kedah. Jadi tuan-tuan tengoklah, kerana kami ni sekolah agama rakyat, sumbangan tuan-tuan amat-amat dialu-alukan. Nak masuk melalui bank pun boleh. Kalau malam ni siapa nak sumbang pun, beg merah ni ada. Bubur dalam beg ni, niatlah sedekah ke, wakaf ke kan. Tapi janganlah bubur yang siling berat. Bubur yang ringan-ringan tu. Tapi bukan yang biru kecil, yang orange tu. Kan? Yang orange, yang purple tu, kan? Bubur dalam ni, niatlah apa-apa yang nak niat. Mudah-mudahan dengan bantuan sumbangan tuan-tuan ni, sekolah yang dah 5 tahun ni akan terus berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tuan-tuan hebah-hebahkan di pejabat. Kalau nak dapat pelepasan cukai, boleh kami ambil zakat. Itulah sedikit. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب